8.2 Kemunculan dan perkembangan tamadun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita tengok kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat ke seluruh alam ataupun disebut rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah ataupun mengubah akhlak, akidah. Akhlak itu perangai, sikap. Akidah itu pegangan agama, kepercayaan. Dan siasah syariah bangsa Arab. Siasah syariah itu adalah amalan kehidupan seharian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 570 Masihi dalam masyarakat kaum Quraisy yang memerintah Makkah. Kita tahu datuk pada Nabi Muhammad ini adalah pemerintah Makkah. Manakala tahun Gajah itu sudah disebut sebelum ini, iaitu mengambil sempena angkatan tentera bergajah yang dibawa oleh Abrahah ataupun yang diketuai oleh Abrahah yang bertujuan untuk menyerang Makkah dan seterusnya meruntuhkan Kaabah. Bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibu baginda adalah Aminah binti Wahab. Abdullah, anak kepada pemerintah Makkah ini iaitu Abdul Muttalib, adalah peniaga yang membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Kita tidak hairan, sejak daripada kecil Nabi Muhammad juga terlibat dengan kegiatan perdagangan. Datuk Nabi Muhammad iaitu Abdul Muttalib adalah pembesar yang memerintah Makkah. Gambar yang menunjukkan ilustrasi Kaabah pada zaman dahulu. Sekarang kita tinjau sedikit sejarah ataupun riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa Nabi Muhammad iaitu Abdullah meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya iaitu Siti Aminah. Ketika lahir hingga berusia 6 tahun, Nabi Muhammad dipelihara oleh ibunya. Bagaimanapun, apabila berusia 6 tahun, bondanya iaitu Siti Aminah pula meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudiannya dijaga dan dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Perhatikan kotak tengah. 2 tahun kemudian Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Baginda di sini Nabi Muhammad, kemudiannya dijaga pula oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak kecil mengikuti Abu Talib berniaga di Syam dan Mekah hingga terkenal sebagai seorang peniaga yang bijak dan menjaga amanah pemilik barang dagangan dengan begitu baik. Oleh kerana itu, Nabi Muhammad terkenal di Mekah sebagai seorang yang mampu menguruskan barang dagangan. Nabi Muhammad ditawarkan menguruskan perniagaan bangsawan wanita yang terkenal di Mekah yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Sifat amanah dan terpuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudiannya membawa kepada perkahwinan antara Nabi Muhammad dengan Ummul Mukminin iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhum. Sekarang kita teliti pula bagaimana bermulanya penyebaran Islam di kota Makkah. Nabi Muhammad mula menjadi pemimpin dan menyebarkan agama Islam di Makkah apabila mencapai usia 40 tahun dan dilantik menjadi Rasul melalui ayat yang pertama iaitu Iqra di Gua Hira. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira pada hari Isnin 17 Ramadan bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq yang bermula dengan perkataan Iqra yang bermaksud bacalah.
Membaca, menulis adalah asas pengetahuan ilmu untuk melahirkan tamadun. Kerana kita tahu, pada bab 3 kita belajar mengapa dipanggil zaman prasejarah. Kerana zaman prasejarah itu masyarakatnya belum mengenal sistem tulisan. Semangat membaca ataupun Iqra' ini menjadi asas perkembangan dalam tamadun Islam. Wahyu kedua kemudiannya melalui surah Al-Mudassir pula adalah pertiharan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Rasulullah itu bermaksud pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Gambar perkembangan agama Islam. Dua konsep dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dakwah baginda. Okey, untuk pemahaman pelajar, dakwah ini maksudnya kita memberitahu asas-asas agama ataupun kebenaran agama kepada mereka yang belum memeluk agama Islam. Itu dipanggil dakwah. Dalam konteks Islam, kita menerangkan kebaikan dan kebenaran Islam kepada seseorang, itu dipanggil dakwah. Pertama, dakwah secara rahsia. Yang kedua, secara terang-terangan. Sekarang kita tengok dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia berlangsung selama 3 tahun. Individu pertama yang memeluk Islam adalah isteri baginda sendiri, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian ianya diikuti oleh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ini merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam di dalam Islam. Kemudian Zaid bin Harisah, Abu Bakar bin As-Siddiq ataupun Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat karib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, kita tengok dakwah Islam disebar di rumah sahabat Nabi, iaitu Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Kemudian kita tengok dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW memulakan dakwah kepada keluarga baginda di Bukit Safa. Baginda ditentang hebat oleh bapa saudara baginda sendiri, iaitu Abu Lahab. Baginda sabar dalam menyebarkan Islam walaupun ditentang hebat oleh kaum dan ahli keluarga. Permulaan dakwah kepada rakan terdekat, terutama sekali ahli keluarga. Ini konsep dakwah secara tersembunyi ataupun rahsia. Mula disebarkan kepada sahabat-sahabat terdekat dan barulah dikembangkan ke pasar Mekah ataupun ke kota Mekah dengan berjumpa kepada semua penduduk dan juga pedagang-pedagang yang datang ke Mekah. Dakwah secara tempat umum, tempat awam. Sekarang kita lihat bagaimana selepas dakwah secara terbuka ataupun terang-terang ini, Islam semakin tersebar. Nabi Muhammad SAW kemudiannya berhijrah ke Madinah. Penduduk Madinah menjadikan baginda sebagai ketua kerajaan. Ataupun dalam negara kita boleh panggil Perdana Menteri. Piagam Madinah dirangka oleh Nabi Muhammad dan diperkenalkan untuk menjadi panduan negara dan pemerintahan yang adil. Konsep asas Islam diperkenalkan, iaitu siddiq, yang bermaksud benar, mesti benar, amanah, menepati janji ataupun mengotorkan janji, tabligh, menyampaikan dakwah, dan juga fatonah, iaitu mesti bijaksana. Utusan dihantar untuk menyampaikan ajaran Islam ke Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah.
Tiada paksaan dalam memeluk Islam, sebaliknya Islam menggunakan konsep, kaedah diplomasi dan dalil hujah dalam berdakwah. Sehingga kini, Islam tetap menegaskan bahawa tiada paksaan dalam menganut agama Islam dan Islam berdiri di atas hujah kebenaran. Lalu mereka-mereka yang rasional ataupun memilih kepada kebenaran akan tertarik kepada untuk menganut agama Islam. Para pedagang dan pendakwah juga menyebarkan Islam melalui kegiatan perdagangan, contohnya etika ekonomi Islam seperti tidak mengamalkan riba serta timbangan yang tepat telah menarik minat pedagang untuk mendalami dan mengetahui tentang ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Utusan dihantar untuk menemui ketua-ketua kerajaan. Sekarang kita tinjau pula penyebaran Islam pada zaman Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ini untuk pemahaman pelajar adalah pemerintah yang mewarisi ataupun menyambung pemerintahan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Khulafa Ar-Rashidin ini terdiri daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ada 4 Khulafa Ar-Rashidin. Pertama, tengok daripada bawah. Khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga khalifah yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Penyebaran Islam diteruskan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW iaitu Khulafa Ar-Rashidin hingga ke utara tanah Arab, hingga ke Mesir, hingga ke Syam yang ketika itu di bawah pengaruh Rom. Islam juga tersebar hingga ke Iraq dan juga Parsi Iran. Iraq itu untuk pemahaman pelajar adalah kawasan Mesopotamia yang telah kita belajar pada bab yang lalu. Sekarang kita tengok peta yang berkaitan dengan pemerintahan yang muncul. Contohnya yang berwarna coklat itu adalah pemerintahan semasa zaman Nabi Muhammad ataupun Rasulullah SAW. Manakala warna yang berwarna batu ataupun tanah itu adalah pemerintahan semasa zaman Khulafa Ar-Rashidin, dan pada warna kuning itu adalah pemerintahan Islam semasa zaman Khalifah Bani Umayyah. Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita tengok baginda memulakan pemerintahan dengan memerangi golongan Ar-Ridah. Golongan Ar-Ridah ini golongan yang keluar daripada Islam kerana enggan membayar zakat dan golongan yang mengaku nabi palsu. Golongan Ar-Ridah ini keluar selepas kemangkatan ataupun kewafatan Nabi Muhammad kerana mereka menganggap bahawa membayar zakat itu hanya wajib pada zaman Nabi Muhammad sahaja. Lalu, selain daripada itu, muncullah golongan-golongan yang mengaku sebagai Nabi palsu untuk menggantikan Nabi Muhammad yang telah wafat. Khalifah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semasa pemerintahan baginda, peneroka Islam dihantar membuka pertempatan baru di utara tanah Arab, Iraq, Mesir dan Syam. Berlaku peperangan dengan tentera Rom dan Parsi. Semasa Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pula, baginda mentadbir wilayah yang luas kurang kekalahan tentera Parsi dan Rom di zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Zaman Khalifah ini, kerajaan Islam sudah menguasai Byzantium
Dan baginda juga, Khalifah Osman bin Affan ini juga memberi satu jasa yang besar kepada umat Islam, iaitu menyusun Al-Quran, resam Utsmani yang digunakan umat Islam sehingga sekarang. Khalifah Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pemerintahan Saidina Ali melangkaui kawasan yang luas dari Laut Mediterranean hingga ke wilayah Parsi di Teluk Parsi. Sekarang kita lihat penyebaran Islam di zaman kerajaan Islam yang terdiri daripada 3 kerajaan yang utama selepas daripada kerajaan yang dibina di Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Kerajaan yang diperintah oleh Khulafa Ar-Rashidin, dan selepas 4 pemerintah tersebut disambung oleh kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan juga kerajaan Turki Utsmaniyah. Kita tengok kerajaan Bani Umayyah terlebih dahulu. Pertama, perkembangan Islam mengalami kepesatan di zaman kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di kota Damsyik 661 hingga 750 Masihi, yang diasaskan oleh Umayyah bin Abu Sufyan, dan Bani Umayyah berpusat di Cordova, Spanyol. Bani Umayyah yang berpusat di Cordova ini diasaskan oleh Abdurrahman Ad-Dakhili. Islam tersebar ke India, Asia Tengah dan China melalui utusan dan juga dibawa oleh pedagang-pedagang yang melalui sama ada jalan laut ataupun jalan sutera. Afrika Utara dan Balkan serta Eropah termasuk Spanyol juga menerima penyebaran agama Islam. Kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan ini berpusat di Baghdad, memerintah selama 5 abad iaitu 500 tahun, 750 hingga 1258. Kerajaan ini kemudiannya runtuh ekoran serangan daripada Mongol daripada utara. Kerajaan Abbasiyah terkenal dengan perkembangan ilmu hingga tokohnya terkenal di seluruh dunia seperti Ibn Sina yang dikenali di barat sebagai Avicenna. Islam berkembang ke Asia Tengah hingga ke Samarkand dan utara India dan diperkuatkan dengan kemunculan pemerintahan kerajaan Mughal di India. Turki Utsmaniyah. Kerajaan Turki Utsmaniyah berpusat di Anatolia. Islam berkembang ke Balkan, Eropah Timur, Rusia dan juga Laut Hitam. Kerajaan Utsmaniyah juga mengekalkan penguasaan ke atas Asia Barat dan juga semenanjung Arab iaitu Hijaz. Pengaruh Turki juga sampai ke alam Melayu melalui kerajaan Aceh dan Johor yang mencatatkan penulisan bahawa mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki. Kerajaan, kita tambah dekat sini, kerajaan Turki Utsmaniyah, kerana kita sudah tinjau kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Bani Umayyah, Abbasiyah dalam peta yang lalu. Sekarang kita lihat bagaimana Islam boleh disebarkan dan mudah diterima oleh masyarakat serta manusia di tanah Arab serta penduduk-penduduk di sekelilingnya. Faktor penyebaran Islam yang pertama adalah kesyumulan Islam itu sendiri. Islam mementingkan pembangunan rohani dan jasmani ataupun disebut rohaniyah dan lahiriah. Islam tidak menolak kemajuan keduniaan apalagi kemajuan teknologi dan juga kepesatan ekonomi. Kalau kita ingat pada bab 4, pelajar telah belajar apa yang dimaksudkan dengan konsep tamadun. Tamadun kepada Islam adalah mestilah pembangunan daripada rohani dan jasmani, iaitu pembangunan dalaman diri, hati, pemikiran dan perasaan dan juga pembangunan fizikal seseorang manusia. Berbeza dengan konsep tamadun di dalam barat yang hanya mementingkan aspek lahiriah sahaja. Kedua, kita tengok prinsip keterbukaan.
Prinsip toleransi dan keterbukaan membolehkan Islam mudah diterima. Salah satu konsep keterbukaan adalah Islam menentang sebarang jenis perkauman. Ketiga, prinsip kesaksamaan. Islam tidak memandang darjat dan adil kepada semua manusia. Perkauman dianggap asobiah kerana kewujudan kaum untuk saling kenal mengenal dengan merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dakwah. Diplomasi dan dakwah secara bijaksana telah berjaya menarik minat masyarakat lain untuk memeluk agama Islam. Kelima, hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik kerajaan Islam dengan negara bukan Islam telah menarik minat mereka kepada ajaran Islam. Perdagangan. Hubungan perdagangan dengan Asia Afrika memudahkan lagi Islam disebarkan. Seterusnya, yang ketujuh, pembukaan wilayah baharu. Pembukaan wilayah baru pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, terutama sekali pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab di Iraq, Syam dan Mesir telah menyebabkan Islam dapat disebarkan dengan lebih rancak.